sidang media. Sidang media ni ada dua perkara. Yang pertama kita nak jelaskan tentang kronologi saman lima orang ahli seniman yang menyaman Persatuan Seniman, dan kita akan bagi tahu kronologi saman tu sampailah tak boleh buat. Jadi lawyer akan bagi tahu tentang kronologi saman tu dengan dokumen-dokumen. Sekali kita tak ada tuduh kan. Maknanya kalau saya bercakap, kalau cakap saya bunuh orang, sumpah demi Allah, tak ada. Saya tak ada main sumpah. Maknanya saya bercakap berdasarkan bukti. Maknanya ada dokumen, ada fakta, maknanya tuduhan tu benar. Sebab kita ada bukti. Dan yang kedua, kita nak bagi tahu perancangan macam mana kita nak selamatkan seniman. Sebab kita lihat mereka yang lima orang ahli seniman yang menyaman seniman baru ni, dia menyaman tapi dia tak ada usaha untuk nak selamatkan seniman. Sebab tempoh tamat perintah mahkamah tu baru saja lepas 21 Januari. Sebab tu saya tak buat apa-apa dalam 2 bulan tu. Dan nanti saya akan jelaskan bagaimana dan kenapa seniman tak dapat ikut apa saja yang sampai AGM tak dapat dilakukan sehingga 21 Januari yang lepas. Jadi kita punya MC tak ada, tak apa, saya pun boleh jadi MC sebab saya ni multitasking. Multitasking. Jadi kita teruskan dengan bacaan doa supaya apa yang kita buat hari ini kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita silakan Salman Al-Farisi untuk bacakan doa. Silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah buat diri kita, kaum keluarga kita, seluruh ahli seniman, seniwati yang Allah telah jemput kembali ke rahmatullah, dan juga seluruh ahli seniman yang sedang uzur, yang terlantar, dan juga untuk diri kita. Allahumma al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. صلوا على آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا حنان والمنان يا فتاح يا عليم يا غفور يا رحيم يا رسول الله يا حبيب الله. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pada hari ini mengeratkan lagi silaturahim antara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini juga, ya Allah, menghancurkan benteng-benteng antara artis-artis yang sudah lama berkecimpung dalam industri ini dengan artis-artis baru, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini satu ibadah buat kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini meleraikan dan juga menghilangkan segala kusyuk yang berlaku selama ini. Dan akhir kalam, ya Allah, ya Tuhan kami sangat memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah sesungguhnya Persatuan Seniman Malaysia ini memperjuangkan, membela, menjaga kebajikan dan meningkatkan imej artis Malaysia. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bi barakati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq istajib du'ana. Maulana ya Maulana ya sami du'ana ببركة سيدنا عمر الخطاب استجيب دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا ببركة سيدنا عثمان بالراحم استجيب دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا ببركة سيدنا علي عضد الدين استجيب دعانا. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan
kami, berkatilah majlis kami ya Allah. Kami pun salam alhamdulillah bil alamin. Saya serahkan kembali kepada Allah terkenal untuk itu. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Sulaiman. Boleh pakai kerjasama tak? Saya terutama sekali saya nak berterima kasih kepada Presiden Gafim, Badan Pengurusi Gafim, iaitu saudara juri yang sanggup datang memerhati kedai ini supaya jelas kepada gabungan Gafim tahu keadaan seniman yang duduk di bawah gabungan Gafim itu sendiri, di mana kita hari ini nak bagi tahu tentang perancangan bagaimana kita nak menyelamatkan seniman supaya kita akan terus relevan di dalam Gafim. Dan kita juga berterima kasih kepada mantan Presiden Seniman sebelum ini, iaitu Harun Selibaci yang ada duduk sebelah saya, masih terus menyokong seniman walaupun dia kata sebelum ni dia nak keluar seniman tapi tak jadi balik sebab dia tahu kita nak ambil balik seniman ni dengan cara yang betul. Dan terima kasih juga kepada kita punya artis-artis yang ada pada hari ini, terutama sekali pada artis veteran yang saya duduk sebelah saya ni, girlfriend Piramli Mary yang banyak menyokong kepimpinan saya dan seniman. Dan kita ada sebelah saya lawyer seniman dan merangkap bekas setiausaha hormat Persatuan Seniman Malaysia yang banyak berjasa, yang saya lihat kalau kita kalah dalam AGM dalam mahkamah baru-baru ni dan kita dikenakan 60,000, kalah 60,000 kerana masalah teknikal disebabkan pelbagan kita cukup lemah. Dan salah seorang yang menyaman kita itu adalah Faisalan yang membuat perlembagaan tu. Jadi bagi saya benda tu boleh dimaafkan kerana lawyer kita walaupun kalah secara teknikalnya disebabkan perlembagaan untuk tak mempertahankan persatuan, tapi dia menang dengan johan 1 juta ringgit. Kes mahkamah. Jadi 60,000 kalah tapi menang 1 juta, saya rasa saya pandang yang 1 juta tu. Maknanya lawyer kita hebat. Dan sebelah kita ada Mami Sofia, kita ada Akak Asmalela, kita ada Mak Ja yang banyak menyokong di bawah kepimpinan saya sebab mereka-mereka ni lah nampak apa yang saya lakukan, bukan saya lah, maknanya rakan-rakan saya dan jawatan yang lain melakukan sesuatu di dalam Persatuan Seniman bagi membantu anda. Sebab kami bukan ada kepentingan dalam persatuan, maknanya kami buat untuk anda dan kami sanggup berkorban. Maknanya dah kerat leher dah ni. Jadi untuk nak dapatkan sesuatu cadangan dan kebaikan kepada ahli-ahli seniman. Tapi kita lihat disebabkan kes Saman ni ada banyak perkara yang saya lihat banyak manipulasi tentang kenyataan-kenyataan yang bila mahkamah bagi satu keputusan dekat kita, jadi banyak ahli-ahli dia tak tahu keadaan sebenar. Maknanya banyaklah cerita-cerita dongeng dan banyak cerita-cerita yang saya rasa dianggap benda tu tak betul, satu tuduhan yang tiada bukti. Sebab hari ini saya akan terangkan, maknanya peguam kita akan terangkan kronologi saman seniman daripada first dihantar kita borang saman sehinggalah dia kata boleh buat mesyuarat, sebenarnya tak boleh buat. Sebab tuntutan yang dia buat tiba-tiba memang tak boleh nak buat, dah jadi satu perintah mahkamah tak boleh buat. Jadi dalam masa yang sama dia tak nak mengaku benda tu. Saya rasa saya tak tahu mana penasihat undang-undang dia yang buat, saya tak tahulah sebab tahu saya benda-benda yang secara teknikal ataupun secara undang-undang ni sepatutnya kena kaji betul-betul. Sebab kita takut nanti bila dah jadi satu perintah dah tak boleh nak buat apa bila dah jadi satu perintah dan tiba-tiba tergantung macam tu, macam juga dibalik lah. Jadi inilah berlaku pada saman kita baru-baru ni sampai kita tak boleh nak buat AGM yang ke-14 kononnya. Yang tidak sah di bawah pemilihan saya masa mesyuarat agung ke-14 itu, dan tempoh untuk mesyuarat agung sepatutnya dibuat 21 Januari lepas, tapi dah habis tempoh. Maknanya dah habis tempoh perintah mahkamah tu. Maknanya kita masih lagi menghormati keputusan mahkamah. Kita tak kata tak ikut, kita tetap ikut, dan saya akan bercerita bagaimana satu persatu yang kita tidak boleh buat dengan secara logik dan dokumen-dokumen tertentu supaya apa yang saya cakap, kenyataan yang saya cakap tu adalah benar. Jadi saya teruskan kita punya penerangan tentang kronologi seniman, dan selepas ini saya akan bagi tahu apa perancangan yang kita harus lakukan untuk nak menyelamatkan seniman. Silakan lawyer seniman. Assalamualaikum. Saya tunggu sikit. Okey, sebenarnya
saya rasa semua orang dah tahu tentang apa yang telah berlaku beberapa bulan yang lepas. Sejak I think dah lebih daripada 10 bulan dah, dekat nak setahun dah, kita memang bergolak dengan isu saman dengan Persatuan Seniman ni. Apa yang berlaku adalah sebenarnya lebih kurang 10 plaintiff telah menyaman Persatuan Seniman kerana mereka tidak berpuas hati tentang AGM yang dilakukan pada yang ke-14, betul? Yang ke-14 yang telah melantik saudara Zaid Zaidi sebagai Presiden Persatuan Seniman. Kami telah diberitahu berkali-kali oleh pihak-pihak orang yang menyaman ni bahawa mereka sebenarnya menghendakkan presiden yang lain yang lebih favourite kepada diorang. Jadi itu pun telah diberitahu kepada Zaid Zaidi secara sendiri bahawa sebenarnya mereka nak orang yang lain ni jadi presiden. Jadi mereka berusaha sedaya upaya mencari kesalahan pada masa AGM itu. Dan saya rasa banyak daripada saudara dan saudari sekalian ada pada AGM hari itu ada masalah teknikal tentang pejabat seniman telah dipecah masuk. Sebenarnya saya rasa dia tidak dipecah masuk secara random, tapi di plan. It was a plan break in. Sebab apa? Masa break in tu, saya rasa bekas mantan presiden kita tahu komputer semua tak hilang tau. Barang-barang yang berharga hilang, tapi yang hilang minit mesyuarat hilang. Jadi kami rasa pelik lah. Jadi perkara itu telah berlaku dan akibatnya semasa AGM ke-14 dijalankan, minit laporan kewangan itu telah hilang. Tetapi ada di tangan beberapa orang pada masa AGM tersebut dan telah diedarkan. Jadi saya rasa amat memuskilkan tindakan-tindakan ini. Jadi orang yang pertama dipanggil masa AGM tu adalah saya. Sebab saya percaya orang tu dia terus pegang mikrofon, dia tanya, mana lawyer seniman? Ingat lepas tu saya masa tu sebenarnya peguam seniman saja dan ahli seniman biasa. Jadi saya naik ke atas dan saya beri penerangan pada semua. Sebenarnya kalau ada kecacatan dalam laporan tahunan, kalau kita semua bersetuju secara keseluruhannya, kita boleh teruskan AGM. Tapi kalau macam tu, kalau you pick and choose any kekurangan, you memang boleh bawa, anybody boleh bawa pergi court. Tapi sebenarnya dari segi undang-undang, tindakan pihak plaintiff ni adalah tidak mengikuti undang-undang sebenarnya. Sebenarnya Akta Pertubuhan telah memperuntukkan dan di bawah Seksyen 16, jika ada apa pertikaian tentang pelantikan, dia boleh dibawa kepada pejabat pendaftar, dan pendaftar boleh memanggil penjawat-penjawat awam yang dilantik itu untuk tampil ke depan untuk memberi penjelasan. Tetapi ini tidak dilakukan mengikut undang-undang dan pihak-pihak plaintiff telah lompat terus ke Mahkamah Tinggi dan telah memfailkan tindakan. Jadi saya masa itu juga memang peguam bagi Persatuan Seniman dah 4 tahun dah. Jadi kita pun lawan dekat court. Jadi kita lawan dekat court, kita bagi tahu mahkamah bahawa sepatutnya mereka ikut Seksyen 16 dan memfailkan notis pertikaian kepada pendaftar. Tapi malangnya hakim berkata bahawa inilah merupakan hak sivil mereka. Jadi mahkamah teruskan. Dan akibat daripada itu, saman pun diteruskan. Jadi kami telah cuba sedaya upaya membuang kes ini, tapi hakim berminyak pendapat bahawa hak-hak yang 5 orang ni harus didengar. Jadi berbulan-bulan berlaku sehingga apabila kami sendiri nak membuat AGM ke-15 ke-15, kami telah ditahan oleh perintah mahkamah injunksi dan kos banyak 5,000 telah dikenakan oleh kepada Persatuan Seniman. RM5,000 tu banyak, sebab kita nak minta finas RM30,000 setahun pun susah. Jadi saya sebagai peguam Persatuan Seniman, saya beritahu hari ini semua kos filing, kos seniman, kos peguam seniman, semua saya tanggung sebagai ahli seniman. Inilah sumbangan saya. Tak ada satu sen saya charge, menang ataupun kalah. Okey, jadi peguam-peguam ni telah belum apa-apa dah charge RM5,000. Lepas tu
kes ni telah diteruskan dan kesemua saksi-saksi termasuk mantan Presiden dan bekas Presiden telah dipanggil di mahkamah. Kami telah sedaya upaya dengan 2-3 lawyer kami ada, lawan dengan 6 lawyer yang sebelah sana. Dan malangnya mahkamah memerintahkan bahawa tindakan mereka ni adalah betul di mata mahkamah. Jadi mahkamah membatalkan AGM yang telah kita jalankan yang ke-14. Jadi di antara salah satu perintah-perintah mahkamah yang dijalankan adalah pembatalan AGM, dan yang paling saya rasa agak luar biasa adalah apabila mahkamah membenarkan permohonan peguam plaintiff ini untuk menambah pejabat pertubuhan pada minit terakhir. Jadi bila saya bangun menerima penghakiman yang bahawa kita kalah kan, tiba-tiba peguam plaintiff menambah pula satu klauza yang terakhir bahawa mereka mahu pihak pejabat pertubuhan menjalankan AGM. Jadi saya membantah pada mahkamah, mengatakan dalam saman yang difalkan terhadap pihak defendant iaitu peserta seniman, nama ROS tak ada. So kita kalau nak menyuruh, memerintahkan mana-mana badan kerajaan harus dinamakan di dalam kes itu. Jadi pihak ROS pun tidak berpuas hati baru-baru ini kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak dinamakan dalam saman langsung. Dan perintah untuk pihak ROS menjalankan AGM memang juga tidak merupakan satu kuasa di dalam bidang kuasa pihak ROS dalam akta. Dan ini telah dibuktikan baru-baru ini melalui surat yang ditulis oleh pejabat penasihat undang-undang Kementerian Dalam Negeri, iaitu yang berhak terhadap ke semua isu-isu perundangan pejabat pertubuhan. Mereka telah menulis, boleh saya bacakan di sini. JPPM, iaitu Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, maupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia bukanlah pihak yang dinamakan dalam kes guaman sivil ini. Selanjutnya, pejabat ini juga memaklumkan bahawa JPPM, itu Jabatan Pertubuhan, adalah sebuah jabatan ditubuhkan untuk menguruskan pendaftaran pertubuhan di Malaysia dan bertanggungjawab melaksanakan peruntukan akta pertubuhan itu sahaja. Tugas penganjuran sesuatu mesyuarat agung adalah terletak hak pada setiap pertubuhan itu sendiri, tertakluk kepada undang-undang tubuh pertubuhan itu dan undang-undang bertulis lain yang berkaitan. Jadi baru-baru ini mereka telah memohon suatu mesyuarat di mahkamah tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perintah mahkamah yang luar biasa ini. Jadi hakim masih berdiri teguh di atas penghakiman beliau, dan pihak ROS telah mengatakan seperti yang disiarkan di media baru-baru ini bahawa mereka memang tiada kuasa untuk mengajukan AGM seniman. Jadi kami dan bekas jawatan kuasa, kami tak naklah melawan perintah mahkamah. Kita kalau boleh kita nak akur pada perintah mahkamah, walaupun pelik pun, walaupun kita tak boleh cakap tak betul pun. Betul adalah hak mahkamah, dan hak mahkamah adalah tinggi. Jadi pada 21 Januari, tempoh untuk pihak ROS menjalankan AGM bagi perintah ni telah luput. Jadi dalam perintah mahkamah tu dia telah menyatakan bahawa pihak ROS mesti menjalankan AGM seniman dalam masa 2 bulan. Jadi kita tunggu. Saya dah 2-3 surat dan 4-5 meeting dengan ROS, masih lagi tiada black and white tentang apakah tindakan selanjut. Dan kini yang terakhir sekali, pihak ROS tampil ke hadapan mengatakan mereka tak ada kuasa. Jadi macam mana dengan persatuan seniman? Takkan kita tergantung sampai bila-bila? Jadi saya telah menasihati pihak ROS melalui surat saya bertarikh 18 hari bulan Disember bahawa sepatutnya jikalau jawatan kuasa yang ke-14 dibatalkan, kuasa haruslah balik semula ke jawatan kuasa ke-13. Baik, sebab mengikut perlembagaan kita, sesuatu notis untuk mesyuarat agung harus ditandatangani oleh Setiausaha Agung. Jadi kalau tak ada Setiausaha Agung, siapa nak panggil AGM? So pihak ROS tak boleh nak sign on our behalf because pihak ROS tak ada kuasa.
kuasa untuk memanggil sesuatu mesyuarat agung. Jadi secara logiknya, seperti yang saya nasihatkan pada pejabat pertubuhan, bahawa apabila perintah mahkamah itu telah berlaku, seharusnya penganjuran mesyuarat agung harus jatuh kepada mantan bekas jawatan kuasa sebelumnya yang telah gagal melantik jawatan kuasa baru. Jadi boleh saya katakan sebenarnya Presiden Persatuan Seniman sekarang adalah sebenarnya Encik Adan Salim Haji. Masih lagi secara teknikal. Jadi dalam pada itu pada 28 dan 30 hari bulan ini, pihak ROS memanggil kedua-dua peguam saja bagi kedua-dua belah pihak untuk mendapatkan pendapat macam mana nak menjalankan AGM ni. Dan secara kasarnya saya menyatakan bahawa inilah caranya. Sepatutnya jawatan kuasa sebelum ni di bawah Yusuf Kelana sebagai Setiausaha Agung dan Presiden Persatuan Seniman Malaysia itu Harun Salim Haji menjalankan AGM kita yang terbaru. Jadi saya serahkan semula pada saudara Z Zaidi untuk memberi penjelasan lanjut. Okey, dekat sini lawyer kita dah buat kronologi tentang saman daripada tarikh-tarikh sehinggalah ke meeting with ROS ni. Maknanya kalau nak dapatkan, lepas ni boleh dapatkan pada lawyer ni, terutama sekali pada media-media lah, kronologi tentang saman seniman ni supaya jelas apa yang kita buat ni berdasarkan undang-undang dan bukti-bukti, dan dalam masa sama tarikh-tarikh ni pun memang kita catat lah supaya benda ni tak boleh dimanipulasikan oleh setengah pihak. Okey, kalau saya nak bagi ulasan sikit mengenai apa yang peguam kita bagi tahu. Sebagai contoh perintah mahkamah ni, di depan saya ni perintah mahkamah. Dia ambil daripada, dia bersetuju atas tuntutan Abu Bakar Umar. Maknanya Abu Bakar Umar dia buat daripada A, B, C tuntutan sampai ke K. Jadi tuntutan ni diterima oleh mahkamah dan menjadi satu perintah. Maknanya tuntutan Abu Bakar ni, kalau kita tengok penasihat undang-undang dia cuba melakukan satu perkara yang kononnya boleh memperbagi persatuan. Walahal apa yang dia buat ni sebenarnya menggantung persatuan. Sampai apa yang dia lakukan ni kita tak boleh buat apa-apa. Sebagai contoh, baru-baru ni bila saya dituduh oleh Abu Bakar, bila dia kata saya tak nak buat mesyuarat agung, saya kata dalam perintah mahkamah, dalam item C, satu deklarasi bahawa pemilihan ahli-ahli jawatan kuasa Persatuan Seniman Malaysia pada mesyuarat agung ke-14 di bawah saya adalah terbatal dan tidak sah. Kalau saya tak sah, macam mana saya nak panggil ahli-ahli ni? Kenapa dia nak suruh saya panggil? Ini saya nak bagi tahu benda betul ni. Dan dalam masa yang sama, item E, satu perintah supaya juru audit berlesen yang dipersetujui bersama dan atau yang dilantik oleh mahkamah yang mulia ini dilantik untuk mengaudit akaun Persatuan Seniman Malaysia dan atau lain-lain perihal kewangan Persatuan Seniman Malaysia bagi tahun kewangan 2009, 2010 dan 2011, dan juru audit tersebut hendaklah menyiapkan laporan audit tersebut dalam tempoh 1 bulan dari tarikh perintah ini. Okey, kalau dia suruh kata juru audit nak dilantik, kalau saya tak sah, dia nak suruh saya yang pergi lantik juru audit. Dan dalam masa sama, siapa yang nak keluar duit ni? Ini yang saya tengah pening ni. Saya kata, saya banyak kali saya baca ni, saya tak faham. Ni nak jadi perintah mahkamah dah ni. Jadi kita ni yang jadi masa ni. Dan dalam masa yang sama, bila mana Abu Bakar cuba nak menuduh saya, dia kata saya tak nak bekerjasama. Ni ada. Ada dalam Metro. Dalam surat khabar dia ada, dia kata dokumen-dokumen Zaidi ada ada pada Zaidi. Sebab dekat dalam mahkamah dia bagi tahu ada pada dia. Saya nak bagi tahulah. Dokumen tu ada kat pejabat seniman lah. Apa pula yang saya nak simpan? Dan dalam masa yang sama, lawyer Abu Bakar telah menghantar surat kepada seniman pada tarikh 28 November 2013 yang mengatakan no setiausaha kerja atau kerani allowed dalam Persatuan Seniman Malaysia. No one can be allowed to pay salary allowance dan sebagainya untuk kelab. Dan the Persatuan office must be closed and sealed.
maknanya kena tutup persatuan. Jadi bila dia suruh saya ambil dokumen, saya dah tak ada kuasa. Dia kata saya punya jatuhan kuasa dibatalkan. Lepas tu dia nak suruh tutup persatuan, dah semua tutup, kerani semua dah ada berhenti dan sebagainya. Lepas tu dia nak suruh ambil dokumen. Siapa yang nak ambil dokumen tu? Jadi macam mana saya nak bantu tu, nak ikut perintah dia ni? Ini yang jadi persoalan sampai dia cuba nak mengenai jari pada saya, sedangkan benda ni berlaku. Dia yang buat. Lawyer dia. Wan Roy ini. Saya ada bukti ini perintah lawyer dia buat. Sebenarnya tambah, perintah mahkamah tak ada suruh pun kita tutup pejabat seniman. Tapi lawyer dia yang suruh. Tapi lawyer dia suruh. Tak apa, Tapi kita ikut juga. Kita ikut jugalah. Ha. Sampai 2 bulan ni kita ikut lah. Tapi takkan nak tutup sampai forever. Itu hak ahli kan. Dan dalam masa yang sama, bila dia sebut satu perintah bahawa semua ahli-ahli baru yang diterima sebagai ahli Persatuan Seniman selepas 28 bulan 4 2010 hendaklah dibatalkan dan didaftari ahli Persatuan Seniman Malaysia. Dari didaftari daripada Persatuan Seniman Malaysia. Maknanya siapa ahli-ahli seniman yang berdaftar daripada 28 bulan April 2010 semua tak sah. Maknanya dia bagi tahu anda-anda yang mana berdaftar 28 bulan 4 2010 semua tak sah. Sedangkan kalau kita ikutkan syarat padu citra di bawah FINAS, 3 persatuan perlu maknanya nak dapat permit SPP dan sebagainya perlu berdaftar daripada 3 persatuan di bawah padu citra, seniman untuk pelakon, Profima untuk kru, FDM untuk pengarah. Jadi bagi saya bila nak dapat permit tu kena berdaftar dengan seniman. Jadi peningkatan ahli-ahli tu tetap akan berlaku. Jadi bila berlaku, bila dia kata dia cuba menafikan benda ni, dia kata anda semua yang mana berdaftar dalam 28 bulan 4 2010 tidak sah. Persatuan seniman ni bukan persatuan individu. Bukan persatuan Abu Bakar Umar. Persatuan Malaysia. Jadi anda semua kena ada hak untuk nak bersuara. Sebab kita ni bukan kena dengar cakap dia, kita kena dengar cakap Persatuan Seniman Malaysia. Ini yang saya cuba nak jelaskan supaya anda semua tahu. Bila ada orang luar cuba nak manipulate dengan statement-statement dan kenyataan-kenyataan mahkamah ni, saya terangkan ni based on fakta dan yang dah tertulis sebagai perintah ni. Supaya saya bagi tahu benda ni kita tak boleh buat sebab kita keliru. Dan dalam masa yang sama, bila item J dalam perintah mahkamah ni dia kata bahawa Mesyuarat Agung Persatuan Seniman Malaysia ke-14 yang hendaklah diadakan semula dalam tempoh 2 bulan dari tarikh perhakiman ini, sebagaimana perenggan G tersebut hendaklah diadakan oleh pihak Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Macam lawyer kita cakap tadi lah, ROS ni dia di bawah Akta Pertubuhan dia, Akta Pertubuhan 1966, Akta 335. Tugas dia adalah melulus, mengesahkan, membatalkan ataupun menggantung dan mengawasi saja persatuan atau pertubuhan yang berdaftar di bawah ROS. Bukannya buat mesyuarat untuk pertubuhan atau persatuan tersebut. Kalau macam tu, baru-baru ni kan ada parti politik ada masalah dalaman tentang mesyuarat agung dia juga, batas pemilihan. Jadi ROS kena buat lah, dia punya mesyuarat agung dia. Betul? Kalau lah ROS yang buat, siapa yang nak keluar kos ni? ROS ke ataupun seniman? Sedangkan tugas ROS dia bukan untuk buat mesyuarat agung untuk persatuan dan pertubuhan itu. Ini kena jelas. Sebab bila dia buat satu perintah ni, kita ni tergantung. Dan dalam masa yang sama, Bapak Ibu dan KDN daripada penasihat undang-undang dia hantar surat. Dan kita ada terima 24 Disember 2013 bahagian penasihat undang-undang KDN yang mewakili ROS telah menghantar surat kepada lawyer seniman yang mengatakan dia tidak boleh melakukan mesyuarat agung ke-14 Persatuan Seniman atas perintah mahkamah yang suruh ROS kena buatkan mesyuarat agung seniman ke-14 ni. Surat ni pada mahkamah. Ya, surat. Okay. Jadi bila tak boleh buat ni, maknanya yang pertama dia bagi alasan defendant dia tak letak ROS sebagai defendant dalam saman tu. Yang kedua, ini di luar bidang kuasa dia. Di luar bidang kuasa dia tak buat untuk mesyuarat agung persatuan lain. Dia cuma boleh memati je lah. Dia tak ada kuasa dalam akta langsung. Tak ada kuasa. Jadi kedudukan kita sekarang ni tergantung. Bila saya lihat orang yang menyaman ni
bila tak ada usaha untuk nak buat sesuatu dan hanya menunding jari, ini salah, itu salah, semuanya salah, dan saman pun dah menang kat dia dah, pun dituduh kita orang juga yang salah. Dan kita dah tengok 21 Januari baru ni, tempoh mahkamah, perintah mahkamah dah habis, pun tak ada dilakukan sesuatu. Jadi dengan inisiatif hari ini, saya cuba dengan rakan-rakan dan jawatankuasa yang lain berusaha untuk membantu bagi menghidupkan balik Persatuan Seniman Malaysia, dan kita kena buat satu perancangan bagi menyelamatkan seniman supaya anda semua tak teraniaya. Ini paling penting. Dan saya nak jawab balik mengenai Abu Bakar. Dia kata bila dia pujuk saya tak nak bagi kerjasama dan sebagainya. Okey, saya jelaskan kat sini. Sebab kalau cakap dengan media, dia ni cakap, bila orang nilai kan, dia ni pula salah, dia ni pula betul, dia ni pula. Jadi saya jelaskan kat depan ni supaya semua orang faham dalam kedudukan. Apabila saya cuba pujuk Abu Bakar sebelum nak masuk mahkamah, maknanya kita dah gunakan macam-macam medium. Kita dah gunakan, saya ni call Angka Abu Bakar, tak angkat. Lepas tu yang kedua, kita gunakan seniman, office seniman, call dia, tak angkat. Kita gunakan lawyer, dengan lawyer dia nak berjumpa, nak settle luar mahkamah untuk duduk bincang. Jangan buat sama ni sebab nanti ahli-ahli yang akan tanya, ahli-ahli yang akan jadi mangsa. Tak reply, tak ada respon. Saya gunakan lembaga penasihat seniman. 6 orang lembaga penasihat seniman. Datuk Mustafa Maruf, Aziz Sata, Anjang Aki, Aziz Singgah, Rahim Razali dengan Wahid Ris. Pun tak boleh pakai juga. Sebab apa yang saya dapat respon daripada lembaga penasihat seniman, daripada Angga Datuk Mustafa Maruf, dia bagi tahu di Saloma, dia kata Abu Bakar ni kalau 5 plaintiff, 4 tarik diri pun, ada nama dia seorang, dia tetap akan teruskan saman. Saya pun tak tahu apa agenda sampai dia nak saman ni, apa yang dia akan dapat. Dan dalam masa yang sama, kali kelima kita pujuk lagi. Kali kelima kita pujuk semasa perbicaraan, 4 hari perbicaraan dekat mahkamah. Hari yang ketiga kita pujuk dia lagi, settle luar mahkamah. Jadi kita jangan bagi masalah kepada seniman. Sebab seniman, kalau you nak suruh I letak jawatan, I akan letak jawatan, kita buat pilihan baru, tak ada masalah. Tak nak juga. Dia tetap teruskan saman. Masuk hari keempat, okey, kita kalah. Jadi bila kita kalah, saya kata saya akulah, apa nak buat, dah jadi satu perintah. Bila jadi satu perintah, okey, kita tunggulah 2 bulan nak buat pemeriksaan dan sebagainya. Bila saya tunggu, tak ada buat apa-apa. Lepas tu keluar ke media, ini salah, itu salah. Dekat radio bawah ni pun saya salah. Jadi bila semua salah, semua kita je salah, habis apa yang dia betul? Jadi daripada sini saya perlu membetulkan keadaan supaya saya tak nak ada manipulasi atau benda-benda yang negatif dekat luar yang tidak mendapat penjelasan yang jelas daripada kes mahkamah ni. Dan hari ini plan yang saya nak lakukan untuk Persatuan Seniman, tunjuk, ada lawyer nak cakap sikit. Kalau kita tengok dalam penghakiman terhadap Persatuan Seniman, last kali kan, defendant kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jadi semua presiden, mantan presiden semua kena bayar kos RM60,000. Jadi dalam Akta Pertubuhan sebenarnya, dalam saman mereka sendiri kan, ni saman Abu Bakar Umar dan 10 orang yang lain, dia kata pada setiap masa yang mantan, plaintiff dan defendant kedua sampai ke 8 merupakan ahli-ahli berdata. Pada masa yang mantan, defendant semua adalah presiden, setiausaha dan bendahari. Mengikut Akta Pertubuhan bawah Seksyen 9, kalau ada persatuan boleh disaman, sama ada di atas nama persatuan atau pemegang jawatannya. Kalau you saman for example ZZID last year, sebenarnya you bukan saman ZZID, you saman Persatuan Seniman Malaysia. Okey? Jadi mengikut Seksyen 9E mengatakan kalau ada apa perintah mahkamah, contohnya macam kos RM60,000, kalau dikenakan pada defendant ZZID ke atau Abang Harun ke, sebenarnya mereka adalah penjawat Persatuan Seniman. Sebenarnya dia orang saman Persatuan Seniman 8 kali. 8 kali dia dah saman. Bukan dia saman defendant pertama persatuan, lepas tu dia saman yang kedua, ketiga, keempat. Ini semua sebenarnya penjawat awam wakil pada Persatuan Seniman. Jadi you saman semua Persatuan Seniman, dan kos RM60,000 ni tidak boleh dikuatkuasakan ke atas individu atau orang. Saya baca di sini
9. Tiada apa-apa hukuman 9E dalam mana-mana guaman yang tersebut itu terhadap sesuatu pertubuhan berdasar boleh dikuatkuasakan terhadap orang atau harta orang yang didakwa kecuali terhadap harta pertubuhan. Sebenarnya 60,000 tu Persatuan Seniman rugi. Duit you all lah. You all nak kena bayar plenty ni 60,000. Kita nak dapat dana macam nak gila tahun lepas kan. Ini 60,000 dah terbang. Macam mana nak bayar? Diorang ni semua pelakon. Income pun tak adalah fantastic sangat kan. Can you imagine 60,000 tu buat macam mana punya 1 tahun yang pelakonan? So sebenarnya perintah mahkamah ni sebenarnya Persatuan Seniman yang kena tanggung. So itulah kerugian kita. Jadi hello. Okey. Bila lawyer dah cakap macam tu jelas hari ni, bila dia saman Persatuan Seniman, sebab Persatuan Seniman sebagai defendant yang pertama, dia memberi satu impak kerugian yang besar kepada Persatuan Seniman Malaysia dan juga pada ahli-ahli. Macam mana dia suruh tutup 2 bulan, sewa, telefon, semua tersanggup, tak dapat bayar. Lepas tu kena bayar pula kerugian yang lain-lain banyak 60,000 dan sebagainya. Ini akan memberi satu kerugian yang besar kepada Persatuan Seniman Malaysia. Dan pada Rabu 8 Januari 2014, saya tengok Abu Bakar Umar ni, dia cuba kata bila dia dah saman, dia kata saya nak betulkan balik keadaan. Saya kata kalau dah saman tak perlu nak betulkan balik keadaan, sebab dah saman tu dah berlaku, dah jadi masalah daripada kita ni. Jadi kalau nak buat, biar buat sebelum masuk mahkamah, bukan selepas dah dibuat oleh keputusan mahkamah baru nak ni. Dan dalam masa sama Abu Bakar nak ajak saya berdialog. Saya bagi tahu, saya tak boleh berdialog dengan dia sebab saya ni ahli biasa, saya bukan presiden. Kalau nak berdialog dengan semua ahli-ahli depan saya ni semua, kenapa dia saman seniman dan sebagainya? Dan dalam masa yang sama, bila dia cuba cakap jangan cakap belakang dan sebagainya, ini Sinar Harian 8 Januari 2014, dia cakap dekat sini, dia kata tambah Abu Bakar, dia bersedia mohon maaf sekiranya dia bersalah dalam hal itu dan meminta agar perkara itu dapat diselesaikan dengan mudah. Macam mana nak mudah, dah buat perintah mahkamah dah. Bila dia nak ni baru dia kata dia nak minta maaf. Saya rasa yang tu biar ahli-ahli lah yang menjawabnya, sebab saya cuma baca apa statement dia ni. Semua ada bukti ni. Rekod dia dalam radio pun saya rekod. Apabila dia tuduh saya, dia kata dia dah berjumpa saya sebelum mesyuarat ke-14, ketika itu saya timbalan presiden, dan dia kata yang boleh menyelesaikan masalah tu adalah Datuk Muzaffar Ma'ruf saja. Dia kata, dan bagilah Datuk Muzaffar Ma'ruf jadi satu kali penggal untuk jadi presiden, dan saya duduklah jadi nombor 2. Dan dalam masa yang sama, dia tolong cakapkan untuk saya dekat radio tu, dia kata, jadi cakap apa? Pelakon muda tak suka Datuk Muzaffar Ma'ruf. Lepas tu dia bersumpah, lillahi ta'ala. Saya kata, dia tuduh saya, lepas tu dia menggunakan agama untuk bersumpah, untuk mengiyakan tuduhan dia tu. Saya rasa itu tidak betul. Kalau nak tuduh saya, kena ada bukti, kena ada rekod, kena ada paper, kena ada gambar dan sebagainya. Saya ada rekod dia ni. Kan kalau saya cakap kan tak bagus pula. Jadi siapa yang ada dengar radio tu boleh. Kalau nak tujuh tak sedap lah. Kita tak nak mengaitkan orang. Sekarang ni kita nak plan macam mana nak selamatkan. Ini yang saya rasa tidak bagus untuk saya, supaya saya boleh menjawab balik. Supaya benda ni tidak berlaku kepada mereka-mereka yang lain nanti. So hari ini perancangan saya pertama, untuk nak menyelamatkan seniman, kita akan tubuhkan satu jawatan kuasa sementara atau jawatan kuasa khas yang digelar sebagai Gerakan Selamatkan Seniman, yang akan berfungsi bagi mendesak. Yang kedua, maknanya kita nak plan bagi mendesak ROS supaya status kita ni bagaimana, dan kita boleh melakukan AGM dengan lebih cepat supaya kita boleh mendapat AJK yang baru. Dan plan yang ketiga, kami sudah menyediakan email dan Facebook Gerakan Selamatkan Seniman, sambung je, Gerakan Selamatkan Seniman @gmail.com, ataupun Facebook Gerakan, iaitu facebook.com/Gerakan Selamatkan Seniman. Maknanya anda boleh bagi pendapat,
anda boleh bagi pendapat, pandangan ataupun macam mana idea untuk nak menyelamatkan seniman melalui email atau feedback status anda di Facebook Gerakan Selamatkan Seniman, supaya kami sebagai Jawatankuasa Sementara yang menggelarkan diri sebagai Gerakan Selamatkan Seniman bagi mengolah idea-idea anda ni untuk menjadi satu tindakan supaya kita boleh adakan AGM secepat mungkin. Dan hari ini kita tengok kat belakang, kenapa Gerakan Selamatkan Seniman saya letak geli. Sebab saya rasa geli lah pasal saman ni, dan menyusahkan kita. Jadi benda tu saya buat satu tagline supaya orang mudah ingat. Inilah sebenarnya berlaku sejarah dalam Persatuan Seniman yang tak pernah berlaku, dan hari ini berlaku, dan gerakan ini ditubuhkan pada hari ini, buka kuasa pada hari ini, dan kami akan berusaha untuk menyelamatkan seniman. Dan kami nak maknanya anda menyokong gerakan kami ini supaya kita dapat adakan AGM dengan lebih mudah dan lebih cepat lagi, supaya anda boleh terus kita membela, berjuang bersama-sama, dan kita boleh meningkatkan imej serta menjagakan kebajikan anda melalui Persatuan Seniman yang telah tergantung seketika ini. Jadi nak tambah lagi. Hidup seniman! Hidup! Selamatkan seniman! Betul, saya sokong. Saya juga nak terima kasih kepada Datuk Yusof Aslam. Saya juga terima kasih kepada kita punya mantan Presiden Uncle Jangki, Datuk Daud, dan ramai lagi semua ahli-ahli seniman yang lain, kerana hari ini kita dah jelaskan tentang kronologi tentang saman. Dan kita juga dah bagi tahu perancangan yang kita dah lakukan, iaitu gerakan kita dah tubuhkan Jawatankuasa Sementara Gerakan Selamatkan Seniman. Kita akan desak ROS tentang status kita dan mengadakan AGM dengan lebih cepat lagi. Dan yang ketiga, kita dah sediakan platform untuk nak bagi idea dan pendapat untuk kita nak menyelamatkan seniman daripada ahli-ahli seniman ataupun masyarakat di Facebook seniman, www.facebook.com/Gerakan Selamatkan Seniman, mana sambungnya. Dan kalau tak boleh nak add dalam status Facebook, maknanya tak boleh nak like, boleh email kepada kami juga di Gerakan Selamatkan Seniman @gmail.com, supaya pendapat pandangan-pandangan anda akan kami gunakan bagi menyelamatkan seniman, supaya seniman akan terus memaju ke hadapan bagi membantu anda. Dan banyak perkara-perkara yang telah kita lakukan sebelum ini tergantung, seperti skim insurans seniman yang telah diluluskan oleh kerajaan sebanyak 1.1 juta juga tergantung, kerana usul itu daripada usul kami sendiri, daripada seniman. Kad diskaun pun tergantung, badan kutipan royalti yang kita dah tubuhkan, dah ada pejabat dah pun tergantung. Dan dalam masa yang sama, Perumahan Rakyat Satu Malaysia, saya tengah berbincang dengan Datuk Mutalib, CEO Prima, untuk nak membuat satu skim khas, maknanya skim pinjaman khas perumahan bagi penyiar seni yang tak ada payslip, boleh dapatkan rumah Prima pun tergantung. Jadi saya apa saja tergantung ni bukan daripada saya, daripada mereka-mereka yang cuba tak nak nampak Persatuan Seniman ni maju kerana menyelamatkan seniman, sedangkan kita dah berusaha untuk nak menyelamatkan seniman sebelum masuk ke mahkamah, tapi tidak diberi respon. Dan hari ini dah jadi satu perintah mahkamah pun dia tak ada usaha untuk nak menyelamatkan lagi. Jadi hari ini kita dah tubuhkan Gerakan Selamatkan Seniman bagi merancang, bagi menyelamatkan seniman, dan sokongan anda amat kami perlukan. Dan insyaAllah apa saja info detail mengenai status-status terkini tentang Persatuan Seniman ni, AGM Seniman ni, kami akan letak di Facebook Gerakan Selamatkan Seniman ni nanti. Jadi bolehlah like dan boleh bagi komen, dan kita akan info daripada semasa ke semasa, sehinggalah kita boleh buat AGM Persatuan Seniman dan melantik AJK yang baru bagi meneruskan perjuangan. Dan apa yang dah tergantung ni boleh diteruskan supaya memberi satu manfaat kepada anda semua ahli-ahli. Dan insyaAllah kita akan naikkan imej kita balik, kerana Persatuan Seniman ni imej dah semakin teruk disebabkan kes sama ni, dan imej kita di pandangan masyarakat dan kerajaan pun dah teruk, maruah kita dah jatuh. Jadi kita kena angkat balik maruah ni, dan kita kena naikkan imej kita supaya masyarakat dan kerajaan menghormati kita balik, supaya kita boleh menuntut apa saja usul-usul yang memberi faedah kepada kita. Dan insyaAllah benda tu akan berlaku bila Persatuan Seniman akan ada jawatankuasa yang baru dan presiden baru akan datang, insyaAllah. Dan terima kasih kepada anda semua ini hadir pada ini, dan insyaAllah sokongan anda ni akan kami teruskan, dan terus menyokong kami, dan kita akan berusaha melalui Gerakan Selamatkan Seniman.
Okey. Amin. Ada apa-apa? Saya ada. Open. Oh, ada. Mantan. Pembesar suara. Kerana saya rasa dengan pembesar suara ni semangat kurang sikit. Anak-anak, adik-adik sekalian, menubuhkan Persatuan Seniman bukanlah satu perkara yang senang. Kenalah sahabat saya, bagaimana kita merempat duduk di rumah kerajaan, menumpang untuk menubuhkan Persatuan Seniman. Kerana itu saya tidak rela sama sekali, kerana saya kau nyamuk lambung kita bakar. Dan saya berharap anak-anak, adik-adik semua berdiri di belakang dan Zaidi ahli jantan parti ada dengan seluruhnya. Dan hari ini merupakan suara kita semua bahawa kita mesti mempertahankan Persatuan Seniman Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sebenarnya mengambil tindakan berkecuali. Saya semua rakan-rakan saya, jadi anak murid saya, sahabat kita yang camp sebelah sana pun sahabat baik saya. Semua sahabat. Tinggal lagi saya sebagai walaupun sama dengan Datuk Haji Omar, di mana Persatuan Tubuh pada tahun 1974, tersalah saya di bangunan Capik di zaman artis perempat ketika tu. Saya ingat lagi. Jadi yang ditubuhkan oleh tak salah dia, pengasas dia, Cik Jimbo, arwah kan. Jadi apa yang kita minta, tidak kira daripada camp mana sekalipun, baik di sana atau di sini, yang mustahak persatuan itu ditubuhkan. Jadi usaha dia buat dari pada hari ini, sebenarnya saya tak saya call dia. Saya sebenarnya tidak berbanding pihak. Saya beritahu Z, apa jadi ni? Jadi kalau pihak sana tak puas hati ke, mesti ada satu solution untuk menyelesaikan perkara ini, untuk kita buat mesyuarat agung balik. Nak pilih, tak kira lah. Sama ada Zaidi, sama ada kawan saya tu, atau siapa saja. Sebenarnya bukan presiden saja, yang penting adalah persatuan tu. Dan presiden adalah teradu yang menggerakkan persatuan. Dalam hal ini saya nampak vocal sedikit presiden kita ni. Of course, daripada perubahan vocal. Pada peringkat awalnya saya pun kurang setuju kan terlampau vocal. Saya pun tegur dia. Sebab kita ni kita nak menjaga sensitiviti banyak pihak. Sama dia yang lama atau yang baru. Ini bukan soal saya menyebelahi Z ke ataupun menyebelahi Datuk Mustafa Maruf yang merupakan seorang presiden seniman yang telah begitu lama berjuang dan menabuh bakti dalam persatuan. Tapi seniman juga harus melalui satu transformasi. Harus ada perubahan. Kalau saya sebagai pengarah dulu pun saya mengarah, saya tidak nak kan. Jadi dia mesti ada satu perubahan. Tidak kira sama dia muda atau yang tua. Bagi yang muda kadang-kadang mungkin kita terasa, tapi harus beri laluan pada muda supaya kita ada satu anjakan ini bukanlah kata nak puji dia. Ya, tidak, sebab saya rasa kita perlu